Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Azrul Amila Amir. Dan saya Nora Syikin Abdul Rahman. Jenazah jurukamera bernama TV Noram Faizul Muhammad Noor yang maut semasa membuat liputan misi kemanusiaan di Somalia tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang pukul 10.05 pagi tadi. Pesawat C-130 TUDM turut membawa bersama 54 anggota misi bantuan kemanusiaan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengetuai barisan Menteri Kabinet menyambut ketibaan jenazah. Suasana sedih, pilu jelas tergambar pada semua yang hadir, termasuk keluarga terdekat, saudara mara dan rakan-rakan sekerja Allahyarham. Keranda jenazah yang dilitupi jalur gemilang dibawa masuk ke dalam van dan dibawa ke Masjid TUDM Subang untuk dimandi serta dikapankan dan disembahyangkan sebelum dibawa pulang ke rumah keluarga Allahyarham di Taman Serdang Raya. Sementara itu, keluarga Allahyarham Noram Faizul reda dengan pemergiannya dan ini merupakan satu ujian dari Yang Maha Esa kepada mereka. Allahyarham Noram Faizul, 39 tahun, meninggalkan seorang isteri Nur Azrina Jaafar dan dua orang anak, Muhammad Irfan 8 tahun dan Muhammad Naufal 3 tahun. Sejak 1997, seramai 23 wartawan terbunuh semasa membuat liputan di Somalia. Jenazah Allahyarham Noram Faizul kemudiannya dibawa ke Masjid Pangkalan Udara TUDM Subang untuk dimandi, dikapan dan disembahyangkan. Jenazah dimandikan pukul 10.30 pagi dan kemudian disembahyangkan pukul 11.15 pagi. Solat jenazah diimamkan Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera Brigadier Jeneral Haji Mustafa Abdul Manap. Lebih 1,000 jemaah termasuk Datuk Seri Najib, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri-Menteri Kabinet menyertai ahli keluarga dan sahabat handai Allahyarham dalam solat jenazah. Jenazah kemudiannya dibawa pulang ke kediaman keluarga di Serdang sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UPM selepas solat Zuhur. Pengkebumian berlangsung dalam suasana pilu dengan kehadiran bukan sahaja anggota keluarga, bahkan sahabat handai serta rakan-rakan media termasuk kaki tangan bernama dan bernama TV. Allahyarham terkorban selepas terkena tembakan di Mogadishu ketika menaiki kenderaan pacuan 4 roda bersama petugas media Malaysia lain untuk pulang ke tempat penginapan pada Jumaat. Mereka berada di Mogadishu untuk membuat liputan misi kemanusiaan Kelab Putera 1 Malaysia bagi membantu mangsa kebuluran Somalia. Pemergian Allahyarham disifatkan rakan-rakannya sebagai satu kehilangan besar kepada dunia penyiaran tanah air. Pengalaman saya dah lebih dalam 12 tahun lah bersama dia. Dia ni memang baguslah. Dia bersikap ramah apa semua dengan kawan-kawan, tak ada apa sombong, tak ada apa. Perangai dia memang baguslah. Daripada kawan-kawan memang kira kita memang happy go lucky lah dengan dia. Tak ada rasa-rasa macam apa kita bermusuh apa semua, tak ada. Arwah ni seorang yang tak lokek senyuman. Walaupun dia tak mengenali orang, walaupun baru first time kenal, dia seorang yang pemurah dengan senyuman. Dan saya rasa selama saya berkawan dengan dia, saya tak ada masalah apa-apa pun. Memang saya betul rasa kehilangan dia lah. Saudara, sebentar nanti saya akan mewawancara secara langsung wartawan dan jurukamera kami juga seorang sukarelawan yang turut berada di Somalia ketika kejadian. Sementara itu, Datuk Seri Najib menyifatkan Allahyarham Noram Faizul dan 54 lagi anggota misi kemanusiaan ke Somalia sebagai wira negara. Beliau kagum dengan semangat cekal dan kental Allahyarham yang sanggup menanggung risiko dan sekaligus menaikkan imej Malaysia dalam membantu negara-negara bergolak. Walaupun sedih dengan insiden yang berlaku, peranan Malaysia, kata Perdana Menteri, tidak akan terhenti. Saya sifatkan Allahyarham sebagai seorang wira negara dan kita patut jadikan pengorbanan beliau itu sebagai satu model, sebagai satu cerita kisah yang merangsangkan semangat kita untuk terus memainkan peranan kita. Kejadian ini tidak seharusnya mematah semangat kita untuk terus membantu
mereka yang kurang bernasib baik, sebab Malaysia sudah tersohor dan terkenal sifat kemurahan hati. Tegas Datuk Seri Najib, ia satu kejadian di luar dugaan dan bukan masanya untuk menuding jari menyalahkan mana-mana pihak. Bagaimanapun segala persiapan dan pencegahan dari aspek keselamatan akan dilakukan pada misi bantuan akan datang. We'll try our level best in the future to prevent such incidents from happening. Yalah, kita akan teruskan, tapi kita akan buat segala-gala persiapan yang termampu. Tapi kalau kita buat persiapan yang terbaik pun tidak ada garanti 100%. Siasatan mengenai kejadian telah diserahkan kepada pihak kerajaan Somalia sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Ambil iktibar daripada kejadian ini, kita akan teruskan misi kita pada masa-masa yang akan datang. Saya ucap tahniah kepada Kelab Putra Satu Malaysia di bawah pimpinan Yang Berbahagia Datuk Aziz dan kumpulan mereka yang telah menunjukkan semangat yang begitu tinggi, sanggup mengharungi risiko meskipun menyambung nyawa, tapi telah menyumbang besar kepada negara. Tapi kadang-kadang sekali lagi, beliau menegaskan bantuan akan diberi kepada keluarga Allahyarham Noram Faizul termasuk menanggung kos persekolahan anak-anaknya. Datuk Seri Najib bercakap dalam sidang media di Pangkalan TUDM Subang. Hadir sama isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dan barisan Menteri Kabinet. Sementara itu, kami turut mendapatkan reaksi petugas-petugas media lain yang turut serta dalam misi kemanusiaan itu. Wartawan NTV 7 Melissa Ong antara yang berada dalam kenderaan pacuan 4 roda yang terkena tembakan peluru sesat itu. Pada masa itu saya di dalam kenderaan bersama 4 lagi wartawan, Allahyarham Faizul dengan TV3, kameraman TV3 Aziz duduk di belakang saya. Saya mendengar satu letupan kuat, saya duck down, lepas tu saya menoleh ke kanan kerana impact bunyi letupan itu paling kuat. Dan bila saya nampak ke kanan, saya nampak Allahyarham Faizul dan dia sudah terlantar dan kelihatan pucat. And tiada darah di badannya kerana ada internal bleeding yang dipercayakan peluru. And TV3 cameraman, saya nampak dia punya baju semua berdarah. Selepas itu saya pun menjerit gunshot. And kita pun mendapatkan perhatian medik lah untuk cuba menyelamatkan Allahyarham Faizul, tetapi terlambat kerana semuanya pendarahan dalam. Tapi kita telah doktor telah membuat sedaya upaya menyelamatkan beliau. Melissa menyifatkan sepanjang berada di Somalia, Allahyarham Noram Faizul amat mengambil berat tentang semua rakan media. Sementara itu, wartawan bernama TV Khairul Anwar Yahya berkata, ini merupakan misi keempat beliau dan merupakan misi kali ketiga dan terakhir beliau bersama-sama Allahyarham Noram Faizul. Dia nampak excited lah. Dia nampak excited. Saya nampak dia memang nak melakukan assignment ni, dia nak melakukan yang terbaik. Sampaikan dia memberi idea kepada saya untuk membuat stand up kan. Dia minta saya, dia memohon saya lah supaya buat banyak tempat di kawasan. Dia kata, adik abang nak tengok adik buat stand up yang berjalan. Adik abang nak tengok adik buat stand up di kawasan lain ni. Adik abang nak tengok adik buat dengan budak kecil ni. Dia memang nak buat yang terbaik lah. Ada satu ketika tu, masa saya buat stand up, dah 3 kali saya buatkan, saya kata benda ni dah mencukupi. Dia kata tak, abang tak nak adik berputus asa, abang nak adik buat yang terbaik. Cuba. Dia cakap macam tu. Itu assignment saya yang terakhir lah dengan dia. Juru kamera Astro Awani, Sugan pula memaklumkan beliau tidak pernah menyangka akan melalui pengalaman ngeri semasa membuat liputan di Somalia itu. Namun itu tidak mematahkan semangat beliau dan semua rakan media lain. Pertama sebenarnya saya duduk depan arwah. Semasa benda tu berlaku, dia berlaku begitu pantas sekali. Sebab semua orang dengar satu detoman yang amat kuat berserta dengan habuk semua. So masa saya toleh ke belakang, arwah already collapse. Lepas tu saya tengok juru kamera TV3 dah mula bergeletar, dah mula menangis sebab tangan dia mula berdarah. Dan kami semua bergegas keluar daripada kenderaan.
Masa kita keluar tu, kita tengok kereta windscreen belakang tu dah ada kesan tembakan. Kita tutup kereta semua, all the door. Kita lari sebab nak masuk ke kawasan safe, iaitu tempat kita tinggal. Memang amat sedih lah sebab it's our last day kat situ, dan kita sebenarnya rushing to send all the visuals back to Kuala Lumpur. Amat sedih. Dan saudara, untuk mengetahui apa yang berlaku di Somalia, bersama kami di studio ketika ini ialah wartawan RTM, juru kamera dan seorang sukarelawan yang turut serta dalam misi bantuan kemanusiaan. Untuk itu, kita terus saja bersama Azrul untuk wawancara bersama mereka. Terima kasih Syikin. Visual yang anda lihat sebentar tadi itu adalah suasana sebenar yang ketika ini sedang berlangsung di Mogadishu, Somalia. Dan saya pasti selepas tragedi ini, individu-individu yang paling terkesan ialah rakan-rakan media yang turut bersama arwah Faizul ketika kejadian itu berlaku. Dan bersama saya dalam studio ketika ini adalah wartawan kami, Peterson Matthew, juga juru kamera kami, Murti Subramaniam, dan sukarelawan yang turut berada di Somalia, Muhammad Azri Deris. Baiklah, mungkin saya mulakan dengan Peter dulu. Peter, mungkin sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal tragedi itu sendiri, kita nak tahu sebaik menjejakkan kaki di bumi Somalia, apa mungkin tahap keselamatan yang Peter nampak dari mata kasar? Daripada mata kasar, apa yang saya lihat keselamatan di Mogadishu, Somalia, sebab kami mendarat di Mogadishu, keadaannya sangat terkawal di mana kami dikawal rapi oleh tentera-tentera di situ. Walaupun sesuatu itu menjadi satu pengalaman baru di mana di Malaysia kita tak pernah melihat benda seperti itu, tetapi walaupun rasa selamat tapi agak takut bila kita dikelilingi oleh senjata-senjata api yang mengiringi kita ke tempat penginapan. Jadi walaupun selamat tapi agak menakutkan. Cuma satu pengalaman bagi saya. Ketika bertolak pada 28 Ogos dan 28, tiba di sana pada 29. Dan pada sebaik tiba tu mungkin adakah perasaan tu daripada sebelum ni, mungkin tanggapan, mungkin keadaan akan teruk, dan apabila tiba melihat sendiri bagaimana agaknya? Pada mulanya kita bergerak di situ walaupun ada tentera-tentera yang kita rasa takut, tetapi rasanya bila kita bergerak ke sana sini selamat. Tidak ada apa-apa kerana kita dikawal api. Walaupun begitu, kita setiap gerakan kita adalah dikawal dan ada batasnya. Kita nak ke mana-mana pun ada batas dan ada cara tersendiri. Contohnya mereka akan bagi tahu pukul berapa kita boleh bergerak, ke mana kita boleh bergerak, ke mana kita hala tuju yang seterusnya. Dan jadual yang kami pergi selalunya bertukar-tukar sebab kita tak semestinya pergi ke tempat yang sama untuk memastikan keselamatan terutamanya peserta-peserta misi kemanusiaan ini. Dan hari pertama, hari kedua semasa sampai tu tak ada rasa, mungkin rasa selamat sikit sebab tentera-tentera juga ada bersama. Selepas bersama dengan tentera tu, hari pertama tu melihat takut, tapi selepas tu perasaan takut tu tak ada. Kita rasa macam biasa sahaja. Ulang alik bersama dengan tentera-tentera daripada Mogadishu ke lokasi, satu perkara yang biasa saja. Tidak ada yang boleh dikatakan menakutkan. Dan ketika kejadian tembakan curi itu berlaku, Peter berada di mana? Ketika kejadian tu saya berada di kereta, hadapan kereta, sebab untuk makluman kita media terutamanya yang bahagian TV, 10 orang daripada TV RTM, TV3, NTV7, Awani dengan TV bernama, kita 10 orang berada di lokasi yang lain. Daripada 55 peserta yang menyertai misi ini, 10 daripada kami ni, kami duduk tinggal di tempat yang berbeza, 5 minit daripada hotel. Peserta lain duduk tinggal di hotel, kami di macam gudang, di mana tempat tu tempat penyimpanan minyak Shell, minyak kenderaan. Tapi lokasi penginapan tu nampaknya selamatlah. Lokasi penginapan kami memang selamat sebab ianya dikawal rapi oleh tentera.
Cuma bila kejadian tu, pada hari kejadian, bila kami balik seperti biasa, sebab rutin kami adalah pukul 6 pagi, 6.30 pagi keluar, 6 petang masuk. Hari yang kena tu, masa kami selepas selesai mengagihkan bantuan pada kem yang terakhir, balik, dan 200 meter daripada pintu masuk ke dalam kem tempat yang kami tinggal tu, di situlah berlakunya kes kejadian tu berlaku. Kita dalam kereta depan boleh dengar tembakan tu, dan kita terus daripada kereta depan tu, bila kita belok masuk ke simpang, kereta belakang tu kita mendengar bunyi tutup sekali. Dua bunyi, tapi dia bunyi sekali je tutup. Lepas tu kita pun, kenderaan tu memotong kenderaan kami dan berhenti. Kami keluar dan dalam keadaan cemas. Saya kata dengan mereka, jangan berhenti kat sini, kita masuk ke dalam, sebab kawasan tu memang, kawasan tu walaupun banyak tentera, tapi kawasan tu amat membahaya. Dan sebaik berhenti tu, kita terus pergi ke kereta arwah ke? Tak. Kereta arwah ditutup, kita berlari. Saya terpaksa berlari sebab saya tak sempat nak masuk kenderaan. Saya berlari ke dalam tempat tinggal. Lepas tu kami mengangkat, masa tu arwah masih lagi dalam keadaan yang amat tenat. Kami cuba mengangkatnya keluar daripada kereta dan bawa ke ada operation theater, bilik bedah dekat tempat penginapan kami tu. Dan selepas 20 minit, doktor daripada Malaysia juga turut berada di situ, membuat pembedahan dan memberitahu berita yang menyedihkan yang arwah tak dapat diselamatkan. Dan saya masih ingat masa doktor memberitahu arwah tu, lawangan azan pun berbunyi ketika itu. Keadaan tu adakah nampak doktor-doktor itu cuba menyelamatkan arwah? Memang nampak, terutamanya Dr. Alwi, bila dia cuba tekan dada, dia kata, we are trying to help, come, please. Dia memang dalam keadaan yang amat cemas. Dan arwah tidak memberikan sebarang reaksi? Arwah tidak memberi sebarang reaksi masa tu. Dan mungkin Azri, kita nak tanya, bila dah berlaku tragedi macam ni, mungkin untuk pasukan misi juga tidak menyangka. Dan bagi Azri sendiri, adakah ini sesuatu yang memang boleh berlaku di Somalia, atau mungkin ini perkara-perkara terpencil? Pada saya, bagi para sukarelawan, ini mungkin ada satu perkara yang terpencil. Memandangkan ketibaan kami disambut dengan meriah oleh rakyat Somalia sendiri. Malah tentera yang bersama kami juga menjaga kami dengan begitu amat terapi. Sepanjang kami berada di sana, tidak ada sebarang yang perkara yang boleh mendatangkan ketakutan kepada kami, sebagai yang Peterson cakap tadi. Sebab setiap pergerakan kami memang diawasi oleh tentera Somalia lah. Namun perkara begini apabila sekali lagi kalau ditakdirkan misi bantuan ke Somalia, maka ianya perlu diperhalusi dan banyak aspek-aspek keselamatan yang harus dipertingkatkan lagi. Tapi tadi Azri cakap bila berada di sana berasa selamat, dan mungkin sebab itu peserta-peserta misi tidak terpanggil untuk memakai jaket kalis peluru atau pelindungan diri, atau bagaimana? Pendapat saya begini, kita datang dalam satu kumpulan yang ramai, misi sukarelawan bantuan kemanusiaan. Pada kebiasaannya saya lihat jarang yang misi bantuan kemanusiaan yang menggunakan jaket kalis peluru apabila kita menghulurkan bantuan. Malah apabila kami berada di sana, sukarelawan daripada Turki, Qatar juga tidak memakai jaket kalis peluru. Sebab sebagaimana yang saya masukkan tadi, kami tidak mendatangkan masalah kepada rakyat Somalia sendiri, kerana kami datang atas tujuan mengagihkan bantuan kemanusiaan. Mungkin peperangan saudara di antara mereka mendatangkan risiko, namun pada saya, di kedua-dua belah pihak, Al-Shabaab ataupun kerajaan Somalia yang ada hari ini, mereka memandang tinggi kepada kehadiran kami yang datang untuk mengagihkan bantuan pada saudara mereka sendiri. Namun mungkin ada satu pihak yang tidak berkenan dan senang dengan apa yang pihak kerajaan Malaysia lakukan dalam pengagihan bantuan makanan ini. Tapi Azri, kalau kita ikutkan sejarah di Somalia itu sendiri, sejak tahun 2007 dilaporkan 23 orang wartawan dari seluruh dunia telah terbunuh di sana. Dan mungkin statistik itu mungkin memberi sedikit kegerunan untuk kita lebih berjaga-jaga semasa di sana. Bagaimana Azri? Saya setuju. Sebagaimana yang saya cakap tadi, selepas ni kalau kita kembali lagi ke Somalia dalam misi yang sama, boleh kita kembali lagi? Jika ditakdirkan ada, saya akan pergi. Because mereka betul-betul memerlukan bantuan dan ini adalah satu jihad yang perlu dilakukan lah, terutama oleh orang Islam sendiri lah.
Baiklah, mungkin bagi Murti, selepas kejadian ni berlaku, tragedi itu berlaku, mungkin dalam masa tempoh sejam selepas berlaku, apa perasaan Murti pada masa itu? Pada masa itu, bila perkara itu berlaku, saya berasa takut juga semasa berada di situ. Dan hari kemudian tu ingat nak balik juga. Pasal dengan ketakutan dan keselamatan pun tak ada masa tu. Jadi kita ingat nak balik ke tanah air kita. Itu aja saya ingat. Pasal kita sebagai juru kamera, kita tak dapat dia punya jaket yang memuaskan. Jadi kita pun rasa takut-takut juga lah. Dan mungkin sebelum hari-hari terakhir arwah Faizul, Murti kerap bersama dia sebab sering membawa kamera bersama. Ya, bersama dengan Faizul. Masa lagi satu yang menyedihkan, masa last camp tu kita orang pergi tu, kita orang naik sebuah lori. Dalam lori itu kita kena ambil suasana luar. Masa tu arwah Faizul kata, jom kita ambil gambar bersama TV3 pasal kita susah nak masuk dalam TV. Ini kali kita masuk lah. Jadi masa tu saya rasa macam rasa menyedih lah. Tak sedar hati. Tak sedar hati. Masa tu pun saya rasa macam tak sedar hati. Bila perjalanannya time, walaupun safety ada, keselamatan ada, tapi kita rasa takut-takut juga. Rasa takut-takut juga. Mungkin ada antara kata-kata arwah yang mungkin Murti sendiri masih terngiang-ngiang di telinga sepanjang berada bersama arwah. Semasa kita orang ada dalam camp tu, dia sentiasa bagi arahan yang apa yang patut kita nak lakukan. Time punctuality, dia as a team leader. So dia bagi arahan yang patut. Pukul-pukul negara apa yang ambil, apa yang patut lakukan dekat tempat lokasi itu. Dan semasa ambil gambar tu, kita jangan pecah. Semua satu kumpulan. Semua menunggu arahan dari arwah Faizul ketika itu. Dan bagi Peter sendiri, mungkin antara hari-hari terakhir bersama arwah Faizul tu, ada tak nampak sebarang perubahan ke, atau dia ada memberi kata-kata nasihat dan sebagainya? Pada hari terakhir tu dia memang sudah mula kurang bercakap. Kita bagi dia makan, ajak dia makan macam biasa pun dia macam, oh hari ni tak ada selera lah nak makan kan. Tapi hari terakhir tu, dalam camp terakhir tu saya jumpa dia yang kata-kata akhir dia dengan saya. Dia cuma kata, Peter, kita kerja ni memang ada kerja sama-sama. Bila time tempat macam ni, kita jangan tinggalkan kawan, buat kerja sama-sama. Jangan kira orang tu macam mana, pangkat dia macam mana ke, apa-apa ke. Yang penting kita buat kerja tu ikhlas, dia kata. Tu yang kata-kata akhir dia kata saya. Dan saya masih ingat dia tak pernah panggil saya nama Peter. Saya akan panggil dia bang, ya dek, dia kata macam tu. Benda tu mesti masih lagi berada dalam hati. Sebab apa yang dia ajar tu semuanya betul. Kita datang tempat macam ni bahaya, kita jangan pergi sorang-sorang, pergi sama-sama. Bila kita dekat camp tu pun kadang-kadang kita tak ada makan sebab kita tak tidur masa tu. Tak makan sama-sama, lapar, ada makan. Oh, hari ni kita bawa Maggi banyak, kita makan sama-sama. Dia a good leader lah. He is a good leader, dia wira lah sebenarnya. Dan semasa mungkin selepas arwah ditembak tu, Peter sendiri melihat keadaan dia tu macam mana? Saya berada dekat situ masa tu. Dan saya ada tolong bawa dia juga. Masa tu dia berada dalam keadaan yang memang tak sedar. Tapi pengalaman tu banyak mengajar. Tapi apapun misi kemanusiaan ni berjaya. Dan pengalaman tu sangat menyedihkan. Dan kiranya rakyat Malaysia sendiri nak tahu keadaan kelaparan kat situ pun, buah kurma pun budak-budak kat situ berebut dan jatuh, mereka ambil untuk makan. So, mungkin Azri sendiri rasa perlu ke kita kembali ke Somalia dan terus menghantarkan bantuan dekat dengan apa yang berlaku ni? Wajib. Sebab sebagaimana yang Peter cakap, buah kurma jatuh pun mereka berebut di pasir, ambil makan. Dan keadaan tu bukan hanya di satu camp, malah di semua camp. Dan mereka kelaparan. Di siang hari kita mengagihkan bantuan, tapi di malam hari kita tidak tahu apa yang mereka makan. Dan jika dilihat pun, visual yang kita ambil pun, perubatan yang mereka duduk pun dengan kemah dalam satu keluarga, 5-6 orang duduk. Bagaimana keadaan malam? Dengan kesejukan. Dan bantuan ini perlu diteruskan di selatan Somalia, terutamanya di Mogadishu.
Sebab banyak pelarian yang mereka adalah nomad dan mereka tidak tahu dalam banyak perkara. Mereka hanya tahu Mogadishu, bandar, dan mereka akan menuju ke Mogadishu. Namun sebenarnya bekalan makanan di Mogadishu berkurangan. Dan Mogadishu yang perlu diberikan perhatian yang lebih. Dan maklum balas sebenarnya daripada rakyat Somalia semasa pemberian bantuan tu bagaimana? Cukup baik. Ada satu yang hari terakhir yang mana kami mengagihkan bantuan di sebuah sekolah yang mana pagar sekolah ditutup dan tidak semua pelarian yang dibenarkan masuk. Sewaktu pengagihan tersebut, mereka merempuh pagar sehingga pagar tumbang. Memberontak ingin masuk dan tentera Somalia kemudian mengawal kembali keadaan. Dan apabila kami keluar, kami rasa macam mungkin mereka akan cocok dengan kayu, besi atau baling batu kerana tidak dibenarkan masuk, makanan sudah habis. Namun apabila kami keluar, satu benda yang agak menarik apabila mereka memberikan tembukan dan menyebut Malaysia. Dan itu satu benda yang amat bagus di mana mereka tidak mengira makanan sudah habis, namun kami yang datang sebagai rakyat Malaysia menghantarkan bantuan dan mereka menghargai walaupun mereka tidak mendapat bekalan makanan tersebut. Saya ada melihat satu gambar yang diletakkan oleh Melissa Ong, wartawan NTV7 di dalam Facebooknya, di mana gambar itu menunjukkan keadaan seperti tempat pembuangan sampah. Tetapi rupa-rupanya menurut Melissa ia adalah kemah-kemah rakyat Somalia. Mungkin boleh gambarkan keadaan di tempat tu. Cukup dahsyat. Di Somalia ni tidak ada kotak. Ada saja kotak akan dibuat kemah. Ada plastik akan dibuat kemah. Apa saja akan digunakan sebagai untuk bumbung mereka. Dan perkara ini memang benar-benar berlaku. Dan sebagaimana cakap tadi, saya sebenarnya tak dapat bayangkan apabila dalam keadaan malam. Dan saya pernah bertanya dengan satu jurubahasa yang berada di sana. Dia menunjukkan saya satu kemah yang ada tilam nipis. Dia kata ini dipanggil yang boleh katakan agak mewah. Sebab ada tilam. Sebab yang lain tidak beralahkan tilam, hanya pasir. Yang mana ada tilam tu agak mewah sedikit. Dan Muti mungkin bagi Muti sendiri sebab ambil visual semua, mungkin apa perbezaannya tugasan kali ini berbanding tugasan sebelum-sebelum ni yang pernah Muti pergi? Ya, sebelum-sebelum ni saya pergi, ada yang pergi Kemboja, ada yang pergi China, India, macam adalah macam yang melakukan macam ni. Saya pergi Kemboja punya mesti bantuan juga. Tapi sana tak ada macam ni, keselamatan terancam ke apa, tak dapat. Tapi bila saya pergi misi bantuan ni, memang keselamatan yang kurang ni, dia pun rasa takut-takut je semasa saya ambil gambar. Visual-visual yang saya dapatkan tu, mereka pun macam, bila saya pergi ambil, dia orang macam nak halang saya. Dia tak nak ambil. Macam-macam dia orang buat untuk saya. Tapi saya, walaupun dia orang menghalang, saya tetap saya ambil juga gambar-gambar yang saya hantar. Yalah, akhir sekali mungkin Peter nak sampaikan sesuatu kepada rakan-rakan dan keluarga arwah Faizul. Mungkin sebab sekarang kita sangat mengangkat arwah sebagai wira negara kita ketika ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Peter kongsi bersama penonton TV1 dan juga mungkin nasihat kepada ahli keluarga dan rakan-rakan arwah juga rakan-rakan media lain. Jadi untuk keluarga harap bersabar dan terima kenyataan ni sebab beliau meninggal bukan untuk apa. Beliau meninggal sebagai seorang wira. Dia membantu dalam misi ini. Banyak yang dia bantu, banyak. Bukan setakat dekat Somalia saja. Beliau pernah berkhidmat dekat Gaza, dekat Pakistan, banyak tempat beliau telah berkhidmat. Tapi mungkin ajal dia dekat situ. Tapi apapun, beliau merupakan seorang wira yang banyak berjuang. Dan kepada media-media, rakan-rakan media yang sekiranya terpilih untuk ke Somalia sekali lagi sebab Presiden sendiri, Presiden kelas 1 Putra berkatakan ada nak buka satu camp menggunakan nama arwah. So kalau mereka jadi pergi, jangan takut untuk pergi. Kita tengok masyarakat dekat situ memang kesian. Memang macam abang ni kata, kemah dia macam tu. Tapi dia tak menceritakan dalam tu bantal mereka merupakan bata untuk bangunan sebagai bantal, dijadikan bantal. Tidur kat tanah. Barang jatuh. Terlalu terdesak kedaifan. Dan satu pengalaman yang saya menimpa bila saya dengan Datuk pergi,
bila kita pergi ke situ, ada seorang tua meninggal. Sampaikan kain kapan pun tak mampu nak beli. So, jangan takut. Jangan takut. Situ memang, kedaifan memang sangat-sangat teruk daif. Tapi, arwah merupakan seorang wira. Baik. Terima kasih Peter, terima kasih Azri, terima kasih Murti. Dan sesungguhnya kita mengharapkan agar pengorbanan arwah Faizul tidak akan jadi sia-sia. Dan saudara, besok pagi dalam program Selamat Pagi Satu Malaysia, kita akan menjemput Presiden Kelab Putera Satu Malaysia, Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim, untuk datang sendiri dan mungkin memberi penjelasan. Begitu juga akan hadir sama Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Baiklah, dengan itu sekian sahaja wawancara dalam Berita Nasional untuk malam ini. Kita akan teruskan dengan berita selanjutnya selepas ini. Kembali. Saudara, insiden petugas media terkorban di zon bergolak adalah perkara biasa bagi petugas media antarabangsa. Pun begitu, apa yang dibanggakan, semangat dedikasi dan cekal berdepan situasi genting sangat dihargai. Selain Noram Faizul, berikut senarai 23 petugas media yang turut mengalami nasib serupa. Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim memberi jaminan satu prosedur melibatkan petugas media yang membuat liputan di luar negara akan dikaji. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan akan selepas ini mencari ilham dan idea bagaimana kita perlu menentukan beberapa olahan baru, peraturan yang boleh kita sama-sama iktiraf supaya peristiwa seperti ini tidak berlaku dalam keadaan tersentak ataupun dalam keadaan di luar dugaan. Tiba masanya peranan pengamal media diiktiraf sebaiknya, terutama yang menyertai misi-misi bantuan dan membuat liputan di bawah panji-panji kemanusiaan. Tegasnya, penganjur misi bantuan ke luar negara perlu memastikan petugas media diberi perlindungan secukupnya. Ia bagi mengelakkan mereka terperangkap dalam keadaan tidak bersedia seperti yang berlaku di Somalia. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pengamal media yang menyertai mana-mana misi bantuan kemanusiaan perlu membuat persiapan rapi dari segi mental dan fizikal bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Tegas beliau, ia perlu dipandang serius agar insiden sama tidak berulang. Beliau berkata mereka juga perlu memahami risiko yang terpaksa dihadapi
jika membuat liputan di sesebuah negara bergolak. Dalam keadaan macam ini, kalaupun kita dapati siapa yang tembak, tak ada tindakan yang boleh diambil. Misi kemanusiaan ke mana-mana sekalipun, di tempat yang dilanda bencana alam maupun kita taklah mengundang kejadian yang tak diingini ini berlaku, tapi kadang-kadang berlaku juga, jadi kita terpaksa bertawakal dan reda dengan keadaan. Dalam pada itu, Wisma Putra sentiasa bekerja rapat dengan negara-negara luar bagi memastikan situasi di sana selamat dikunjungi media. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, walaupun ia misi sukarela seperti di Somalia, kementerian tetap utamakan keselamatan pasukan media yang membuat liputan. Kita meminta mereka supaya memberi kita secara terperinci cadangan-cadangan dan maksud, motif, matlamat misi itu, dan cara-cara mereka hendak mengendalikan. Jadi apabila Wisma Putra mendapati semua yang perlu daripada mereka-mereka yang hendak pergi ke sebuah negara, kita akan berbincang dan juga berbincang dengan negara yang hendak dituju, sama ada keadaan itu selamat dan adakah ianya perlu langkah-langkah yang kita ambil dan apakah ini perlindungan yang boleh diberi oleh mereka. Bagaimanapun, ia tidak boleh menjamin keselamatan 100%, khususnya di negara-negara bergolak. Selain itu, beberapa pemimpin lain turut setuju bahawa aspek keselamatan perlu diberi keutamaan. Semua bersetuju bahawa mungkin kita mesti ambil langkah keselamatan yang lebih ketat lagi. Keselamatan anggota sukarela kita yang pergi itu mesti menjadi keutamaan. Saya nampak ada bulletproof vest atau pakaian yang sesuai dan juga kenderaan yang mereka guna pakai ada yang sun protection. Perkara ini boleh dielakkan. Saya fikir mereka yang terlibat dengan misi-misi antarabangsa yang diiktiraf oleh kerajaan ini patut diberikan allowance khas termasuk insurans untuk mempertahankan diri kalau berlaku kemalangan-kemalangan yang tidak diingini. Jadi ini barangkali boleh difikirkan oleh kerajaan selain daripada majikan tempat mereka bekerja.